Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat memulakan sesi sesi fiqh, iaitu fiqh al-manhaji. Kita akan baca insya-Allah daripada permulaan, dan kita akan cuba insya-Allah untuk bersama-sama dalam sesi ini sehingga menghabiskan insya-Allah 2 ataupun 3 buku daripada fiqh manhaji ini. Kita akan cuba cover insya-Allah daripada tajuk yang pertama, iaitu tajuk bersuci, dan kemudian kita akan sambung kepada tajuk as-solah, kemudian kita akan sambung pula selepas daripada itu kepada tajuk munakahat dan juga muamalat insya-Allah. So, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi peluang kepada kita untuk bersama-sama dalam sesi ini, dan sesi ini akan dirakam insya-Allah dan berada dalam Facebook dan diadakan pada setiap hari pada pukul 9 pagi sehingga pukul 10 pagi insya-Allah. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan mulakan dengan sesi bersuci, iaitu taharah insya-Allah. Jadi taharah ni artinya adalah bersuci daripada bahasa Arab. Dan kepada sesiapa yang ada buku, insya-Allah boleh tengok buku. Siapa yang tak ada buku, insya-Allah boleh cuba untuk melihat kepada PDF. Insya-Allah yang telah ada mungkin daripada internet dan sebagainya, insya-Allah. Dan saya galakkan insya-Allah buku yang akan saya gunakan, kita akan gunakan buku bahasa Melayu, bahasa Malaysia yang diterjemahkan oleh Pustaka Salam. Dan saya harapkan semua insya-Allah kalau boleh kita membeli daripada keluaran Pustaka Salam. Ada juga yang dikeluarkan oleh JAKIM Malaysia. Tetapi saya akan menggunakan edisi daripada Pustaka Salam insya-Allah. Yang pertamanya ialah tentang bersuci. Jadi tajuk yang pertama ini ialah at-taharah, hukum bersuci. Kita masuk yang pertama ialah hukum bersuci. Pada saya ialah muka surat 33 insya-Allah. Yang pertama sekali disebutkan tentang erti bersuci. Apa erti bersuci ini? Jadi bersuci ini pada bahasa ialah bersih dan terhindar daripada segala kekotoran. So bila sebut dari segi bahasa, ertinya ialah perkataan taharah ini telah digunakan oleh orang Arab sejak lagi pada zaman sebelum daripada Islam lagi. Jadi bila sebut taharah, artinya ialah bersih ataupun tidak ada kekotoran. Sama ada dalam 2 bentuk. Iaitu bersih daripada hissiyah. Hissiyah ni ialah erti benda-benda yang boleh dirasai, boleh dipegang, boleh rasa, boleh hidu, boleh dan sebagainya. Artinya hissiyah itulah benda itu wujud, boleh dirasai oleh panca indera. Yang kedua ialah maknawiyah. Dalam bahasa Arab, erti maknawiyah ni ertinya adalah satu benda yang tidak boleh dirasai, tidak boleh dipegang, tidak boleh dihidu, tidak boleh dirasa oleh mulut dan sebagainya. Jadi itu nama dia ialah maknawi. Maknawinya seperti kata, kalau kita kata, saya katakan ini adalah mouse ini. Saya katakan ini adalah mouse. Mouse ni saya boleh pegang dia. Itu adalah hissiyah. Maknawi ni seperti contohnya ialah pengetahuan. Oh, dia banyak ilmu. Kita tak boleh nampak dia banyak ilmu tu. Ilmu tu bukan ada seketun-seketun. Tak boleh dilihat, tak boleh dirasa, tak boleh dihidu. Jadi itu nama dia ialah maknawi. Ilmu tu adalah maknawi. Okey? Itu yang pertama. Yang keduanya, bersuci mengikut istilah syarak. Jadi maksudnya, bila sebut istilah syarak, artinya ialah perkataan bersuci setelah daripada datangnya Islam. Setelah daripada Islam datang, lalu dia memberi makna kepada bersuci ini mungkin agak berbeza, agak lebih khusus daripada apa yang digunakan oleh orang-orang Arab. Bersuci mengikut istilah syarak, mengikut istilah adalah perbuatan
yang apabila dilakukan akan mengharuskan sembahyang didirikan atau apa-apa perkara yang berkaitan dengan hukum sembahyang seperti berwuduk kepada sesiapa yang tidak berada dalam keadaan berwuduk, mandi kepada siapa yang diwajibkan mandi dan menghilangkan najis daripada pakaian, badan dan juga tempat. Jadi itu maksud istilah bersuci, iaitu perbuatan untuk mengharuskan sembahyang atau apa-apa yang berkaitan dengan hukum sembahyang. Contohnya ialah seperti tawaf contohnya. Jadi tidak boleh tawaf kecuali hendaklah bersuci dulu. Jadi contoh yang disebut kat sini ialah berwuduk, mandi wajib artinya dan juga menghilangkan najis. Jadi ketiga-tiga tu apabila dibuat maka itu dinamakan bersuci. Jadi maknanya kalau biasa saja kita basuh saja kan, kita basuh ada tahi ayam atas atas tangga rumah kita, kemudian kita siram air, itu tidak dinamakan sebagai bersuci. Tapi kalau kita gunakan air itu untuk menghilangkan najis tu, sebab apa? Sebab kita nak sembahyang atas tangga tu, maka itu dinamakan sebagai bersuci. Sebab kita nak sembahyang atas tangga tu. Itu contohnya kan. Jadi contoh lagi, pokok tu kotor, kereta tu kotor, lalu kita basuh kereta tu, kita tidak namakan sebagai bersuci. Kerana apa? Dalam istilah syarak. Kalau di dalam bahasa, memang kita kata basuh kereta. Tetapi, kalau kita basuh kereta, sebab walaupun daripada najis, banyak sangat taik-taik cicak atas kereta tu. Jadi kita sembur dengan air. Kita basuh. Kita pergi basuh di kedai. Bayar RM5. Itu tidak dinamakan sebagai bersuci. Kerana apa? Kerana bukannya kita nak gunakan kereta itu untuk sembahyang. Cuma soalan di sini. Kalau saya tanya, boleh tak kita sembahyang dalam kereta? Ataupun boleh tak kita sembahyang di atas sejadah di mana bawah sejadah tu ada tahi? Katakan. Boleh tak? Ni tolong jawab. Ni saya bagi soalan kepada you all supaya nak tengok you all ni jawab. Okey? Kalau tak boleh jawab, nanti boleh tanya saya. Okey? Itu habis tentang bersuci. Saya nak agak cepatlah sikit insya-Allah. Apa-apa yang penting saya akan apa-apa yang kurang penting saya akan jalan insya-Allah. Kemudian tajuk seterusnya ialah nak ceritakan Islam ini mengambil berat terhadap kebersihan dan bersuci. Nak tunjukkan Islam ni beza dengan agama lain. Dia ni menitik beratkan ihtamma bitaharah dan juga suci. Kebersihan dan juga bersuci disebut dua kat sini. Islam mengambil berat, menekankan tentang bersuci. Tandanya di mana? Iaitu yang pertama sekali ialah dalam ayat Quran. Ayat Quran mana? Iaitu ayat Quran daripada surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran tentang apa? Tentang wuduk. Inilah ayat yang kata tentang wuduk, iaitu surah Al-Ma'idah ayat nombor 6. Ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ilas solah farsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi kita ni kan diminta setiap kali, wahai orang yang beriman, apabila kamu nak sembahyang, kumtum ilas solah, kamu nak pergi sembahyang, maka hendaklah kamu basuh yang pertama wujuh, kemudian aidi, kemudian wamsahu biru'usikum, kepala, kemudian wa arjulakum, iaitu kaki kamu. Nampak tak? Sebab tu kaki orang Islam, tangan orang Islam, muka orang Islam sentiasa bersih. Tambah lagi kan, itu tak masuk yang sunat. Allah Ta'ala sebut sini ialah yang wajib sahaja. Sebab tu bila tambah lagi yang sunat, sebagaimana yang diajar oleh Nabi, artinya apa yang diajar oleh orang sekarang ni, corona kan, corona. Kena basuh tangan selalu. Kan dia kata situ kan, kena basuh tangan selalu, kena tutup muka selalu. Gitu kan. Jadi, saya nak cerita pasal basuh ni. Maknanya tidak ada orang yang selain daripada Islam ini yang menyuruh untuk membasuh anggota-anggota yang terbuka. Muka kan selalu terbuka. Tangan kan selalu terbuka. Buat kerja kan. Kepala juga. Dan juga kaki. Terbuka kan. Kaki kotor. Ini kita tengok kan sekarang ni orang yang kotor ni. Siapa kan? Siapa orang yang kotor? Iaitu orang yang tak pernah basuh. Orang Islam bersih. Tangan dia bersih. Kaki dia bersih. Sebab apa? Dia mesti ambil wuduk. Sebab orang Islam tu semayang kan. Kalau orang tak semayang tu, tak tahulah. Tak usah kira lah benda tu kan. Yang kedua,
tanda bahawa Islam ni sangat-sangat menekankan tentang basuh ni. Tentang bersuci ni. Iaitu apa? Dorongan atau gesaan supaya mandi pada keadaan yang tertentu. Iaitu apa? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah juga ayat ke-6, wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kamu berjunub, hendaklah kamu bersuci. Okey. Maka sini nampak tak orang tu berjunub tak? Semua orang berjunub. Kalau perempuan, ni kita cerita pasal majoriti. Iaitu semua orang akan berjunub. Berjunub sama ada apa? Sama ada suami isteri ataupun dia ni adalah perempuan yang haid, yang nifas dan sebagainya. Maka dia kena wajib mandi. Maknanya kalau kita baca sejarah di zaman Eropah dulu, pada zaman pertengahan, mereka ni mandi biasanya ialah 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Nampak tak Jadi kalau orang Islam paling kurangnya apa? Iaitu mereka akan mandi bila berjunub. Mereka tak boleh sembahyang. Mereka tak boleh buat apa kecuali mesti mandi dulu sebelum daripada mereka buat benda-benda lain. Okey, tu Quran. Dalam hadis Nabi SAW nak cerita lagi tentang pentingnya. Penting apa ni? Penting mandi. Iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Lillahi ala kulli muslimin an yaghtasila. Situ salah tu. An yaghtasila fi kulli sab'ati ayyamin yauman yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu. Tengok kan tak Apa ni? Setiap orang Muslim, tanggungjawab kepada setiap Muslim itu, bertanggungjawab terhadap Allah. Maksudnya bertanggungjawab terhadap Allah ni bukan bos dia, bukan kepada ketua pejabat dia, bukan kepada ayah dia, tapi kepada Allah. Artinya ialah dia bertanggungjawab di hadapan Allah Ta'ala untuk mandi. Pada setiap 7 hari, 1 hari dia kena mandi. Dia kena mandi apa? Kepala dan juga jasadnya. Tak ada lah kan manusia ni apa lagi ada? Kepala dan juga jasad lah kan Jasad ni maknanya daripada sini sampai ke bawah lah kan Jadi ertinya kat sini ialah orang Islam ni dia mandi. Yang saya sebut tadi di zaman pertengahan, orang-orang barat tu, bila orang Islam ini sampai ke Eropah, iaitu mereka menakluk Sepanyol, di sana orang-orang pada masa tu tidak mandi. Orang Eropah. Dia Eropah tapi dia tidak mandi. Sekarang ni kalau sebut Eropah ni hebat lah kan Tapi Eropah pun teruk juga sekarang ni kan. Dia yang banyak penyakit. Dia pun bengong. Hebat dia tapi bengong. Bengong apa? Bengong bila datang corona kan. Nampak tak? Jadi seterusnya. Ayat yang seterusnya ialah yang ketiga. Tadi mandi Yang ketiga nak tunjukkan Islam ini sangat menjaga pasal kebersihan. Yang ketiga, perintah memotong kuku. Memotong kuku. Membersih gigi. Membasuh pakaian Bukhari dan Muslim meriwayatkan. Maknanya hadis-hadis ni adalah hadis-hadis yang sangat sahih. Kita baca hadis-hadis ni dan kita baca fiqh manhaji ni kerana apa? Kerana dia membawa dalil-dalil. Ada Quran dan juga hadis. Di samping dia ni adalah mazhab kita, mazhab Syafi'i. Jadi masya-Allah kita belajar mazhab Syafi'i dan kita belajar pula, kita boleh dengar pula hujah-hujah ataupun kita boleh dilinkkan, dihubungkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Quran dan juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah yang ketiga iaitu apa? Disuruh kita ni potong kuku, disuruh kita ni bersih gigi, disuruh kita ni membersihkan pakaian. Iaitu dalam hadis Nabi sebut khamsun minal fitrah. Khamsun minal fitrah. Ada 5 perkara daripada fitrah. Arti fitrah ni apa? Semua manusia tu secara nalurinya dia suka. Kan? Kalau tak ada lah, kalau ada juga manusia tak suka benda ni, tak tahulah. Iaitu apa? Al-khitanu, al-istihdadu, natful ibti, taklimul azafir, wa qassus syarib. Okay. Iaitu apa? Yang pertama khitam, berkhatan. Sebab apa? Dia membersihkan kan Membersihkan. Kemudian yang kedua, bercukur bulu ari-ari. Bulu ari-ari faham lah InsyaAllah kan saya tak nak ceritakan, iaitu bulu anggota dekat kemaluan. Kemudian yang ketiga, bulu ketiak. Kemudian yang keempat, memotong kuku. Kalau kuku tu panjang kan, kotor nampak kan Kalau kuku tu bersih, tak kira tak ada orang Orang Islam ke tak Islam ke, mesti dia kata bila kuku tu, dipotong, maka dia bersih, bagus kan. Kan? Kemudian lagi, menggunting misai. Kalau misai tu serabut, sampai masuk dalam mulut, makan, melekat habis nasi-nasi kan. Kan itu adalah kotor.
Tanda kan? Itu. Jadi maknanya sebab tu dinamakan sebagai fitrah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW sebut benda ni sebagai fitrah. Sebut sebagai fitrah sebab apa? Sebab dia adalah naluri manusia. Tetapi dalam masa yang sama, bila kita buat benda tu, maka kita akan dapat pahala. Masya Allah kan? Kemudian seterusnya lagi, Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan Nabi SAW bersabda, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli solatin. Iaitu, kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, nescaya aku akan menyuruh mereka bersiwak pada setiap kali sembahyang. Sembahyang kali 5 kali. Jadi bila sembahyang 5 kali, artinya kalau tidak memberatkan, gitu. Kalau tak menyusahkan. Jadi ulama faham kat sini, ulama faham kalaulah menyusah, kalau tidaklah kerana menyusahkan, nescaya dia akan jadi wajib. Tapi dia jadi sunat saja oleh kerana apa? Nabi SAW kata, laula an asyukka. Nampak situ kan? Jadi, Nabi sebut kat sini ialah inda kulli solah. Pada setiap kali sembahyang. Maknanya setiap kali nak sembahyang lah. Kan? Maknanya, sebab kita nampak setengah-setengah orang, dia pegang kayu sugi, bila nak sembahyang, dia gunakan kayu sugi tu. Dia letak dalam poket, dia letak dalam mana, itu terpulang pada dia. Tapi maknanya dia guna masa setiap kali nak sembahyang. Sebab apa? Beramal dengan hadis ini. Hadis Nabi SAW. Cuma kita mungkin tidak buat macam tu mungkin. Kebanyakan daripada kita kan. Tapi sebab apa? Sebab menurut hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebut situ bukannya inda kulli solah, bukan setiap kali sembahyang, tapi setiap kali berwuduk. Jadi boleh pakai benda ni. Maknanya sama ada berwuduk ke, sama ada nak sembahyang ke, tapi oleh kerana keadaan kesesuaian sekarang mungkin kata sebab orang semua bersih semua, maka sebab itulah kita disunatkan untuk menggosok gigi pada setiap kali nak sembahyang ataupun pada setiap kali nak berwuduk. Iaitu dekat semasa berwuduk tu, gosok gigi. Gosok gigi ni kalau ikutnya ialah insya-Allah selepas ni kita akan baca detail lagi kan bagaimana yang dimaksudkan gosok gigi. Tapi saya ceritalah kat sini iaitu kalau menurut ulama-nya ialah apa-apa saja yang kesat. Apa-apa saja yang kesat, nak pakai ubat tak pakai ubat tu cerita lain. Tapi apa-apa yang kesat untuk digunakan untuk menggosok gigi, termasuk dia kata perca kain. Ujung kain ni kita buat gosok gigi. Boleh juga. Itu kata ulama kan. Cuma ulama berbeza pendapat, boleh tak kalau guna tangan untuk gosok gigi? Boleh tak? Ada yang kata okey, ada yang kata tak okey. Sebab apa? Sebab dia kata yang kata tangan tu dia tak kasar. Tangan tu dia licin. Ada yang kata okey, dengan tangan pun boleh, dengan jari pun boleh juga. Jangan tangan dengan tangan. Tangan tak boleh masuk jari jari. Kemudian seterusnya Abu Daud meriwayatkan sabda Nabi SAW kepada para sahabatnya. Sesungguhnya kamu akan berjumpa saudara-saudara kamu. Maka perelokkanlah bekalan kamu dan pakaian-pakaian kamu sehingga kamu menjadi tahid lalat di kalangan manusia. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada perkataan dan perbuatan yang keji dan keterlaluan dalam perkataan dan perbuatan. Masya Allah. Kan? Maknanya kat sini Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, maknanya bila nak berjumpa orang, maka hendaklah kita ni kena elok, kena nampak berbeza. Nampak berbeza tu bukan maksud sengaja berbeza kan, orang pakai semua putih, kita pakai warna hitam. Tidak. Kan nanti orang kata ada tahi lalat. Kan bukan maksud macam tu. Maksudnya ialah berbeza dari segi kelebihan, benda-benda yang baik. Maksudnya, kalau orang semua tak wangi, kita wangi, Masya Allah. Tapi kalau orang semua wangi dah, janganlah kita ni pergi lomo bernabu kan. Bukan maksud macam tu. Jadi, dalam hadis ni, sesungguhnya kamu akan berjumpa saudara-saudara kamu, iaitu maksud, yang dia kata, maka perelokkanlah bekalan, ialah semua barang yang diperlukan untuk perjalanan seperti bekas-bekas dan lain-lain yang diletakkan di atas belakang unta atau binatang tunggangan. Maknanya kan, maknanya kat sini dia suruh bawa bekalan lah apa-apa kan. Maknanya tak ada semua. Kalau kita sebagai contohnya kan nak pergi kelas ataupun nak pergi belajar, macam kita nak belajar sekarang ni kan, nak belajar fiqh, tiba-tiba buku tak prepare, buku nota tak prepare, sibuk nak tengok-tengok, bukan tak boleh tengok orang tapi sibuk nak tengok orang sebab apa? Mana buku kau? Allah tak lupa nak pen tak ada dan sebagainya lah. Itu maksudnya kan.
Jadi ini pesanan Nabi. Tak ada kaitan dengan kebersihan kat sini. Tapi ialah dia nak ceritanya ialah bekalan. Masalah bekalan bila kita ni nak ni. Okey? InsyaAllah. Kemudian seterusnya, jadi disebut situ tentang apa maksud bekalan. Kemudian seterusnya ialah maksud tahiyat lalat. Hendaklah kamu menjadi tahiyat lalat di kalangan manusia. Jadi dia sebut kat situ, iaitu kamu hendaklah menjadi orang yang menonjol. Sehingga orang yang mana tu? Oh, yang wangi tu. Yang mana tu? Masya Allah yang pakai yang nanti itu kan. Yang mana tu? Gitu kan. Okey? InsyaAllah. Seterusnya, firman Allah Subhanahu Wa Taala, kat sini dia tak ada. Dalam tu saya ni dia tak ada apa ni, tak ada ayat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu ayat dia, tetapi ayat tak ada kat sini, ada terjemahan saja. Ini mungkin insya-Allah lah boleh diperbaikilah akan datang cakap kepada pencetak kan. Ayat Quran kalau boleh letak situ kan. Tapi sebab ayat ni sangat popular dah, iaitu Allah Taala suka kepada tawwabin, orang yang bertaubat, orang yang suka bertaubat, orang yang selalu bertaubat, dan kasih kepada orang-orang yang mutatahhirin, orang yang suka bersuci. Menurut setengah riwayat bahawa ayat ini turun kepada orang-orang di Quba zaman Nabi SAW, sebab mereka ni suka bersuci, suka bertaubat. Jadi akhirnya mereka ni maknanya dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sesungguhnya Islam juga menjadikan bersuci itu separuh daripada iman, sebagaimana Nabi SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah separuh daripada iman. Jadi apa maksud dia? Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi banyaklah pendapat-pendapat yang menceritakan tentang maksud daripada hadis ini. Apa maksud separuh? Seterusnya kita tengok tajuk hikmat disyariatkan bersuci. Apa hikmah yang tadi tu nak menunjukkan, nak membuktikan bahawa Islam ni sangat menekankan tentang bersuci. Sekarang apa hikmah dia? Islam mensyariatkan bersuci kerana terdapat hikmah yang banyak. Banyak sangat hikmah-hikmah bersuci ni. Nombor satu, fitrah. Bersuci tuntutan fitrah. Fitrah manusia ni suka kepada kebersihan. Dan itu secara semula jadi kan. Bahawa dia tak suka. Dia suka pada benda yang bersih dan dia tidak suka kepada benda yang kotor. Kalau ada orang yang suka kepada benda kotor, itu pelik. Itu bukan fitrah manusia. Itu. Oleh kerana Islam ni agama yang bersesuaian dengan fitrah manusia. Dia tak ada benda yang mana yang secara macam contoh kita kata mencuri. Mencuri adalah benda yang tidak disukai oleh manusia, tapi disukai oleh pencuri kan. Ataupun tak tahulah, mungkin pencuri pun tak suka kalau dia tak suka juga mencuri tapi dia mencuri. Itu pelik sikit kan. Mungkin. Betul tapi mungkin. Cuba pergi curi barang pencuri. Dia tak suka kan. Kenapa kau curi barang aku? Sedangkan dia tu pencuri. Dia mencuri barang orang. Jadi macam tu kan. Jadi manusia ni dia tak suka benda yang kotor. Jadi kalau ada manusia yang suka benda yang kotor, itu manusia yang pelik lah, yang tak boleh diterima. Oleh kerana Islam ni sesuai dengan fitrah, maka secara semula jadi ia memerintah manusia supaya bersuci dan menjaga kebersihan. Jadi sebab itulah makna secara umumnya Islam ni sesuai dengan fitrah, cuma ada setengah-setengah benda yang kita tidak tahu apa yang baik untuk kita. Gitu kan. Kita tahu kan tak, bersih tu baik untuk kita. Macam sekarang kan, Masya Allah, bersih semua orang. Setiap kali basuh tangan. 5 kali satu hari. Kalau keluar je, baju semua dibasuh. Masya Allah kan tak. Kalau keluar pun, nak bersin pun, ada adab bersin sekarang ni. Etika bersin, etika batuk, semua ada kan tak. Kalau ada sakit, kena pakai mask dan sebagainya. Maknanya itu adalah, semua tu adalah fitrah. Jadi Islam memang ajar benda tu macam tu. Tetapi ada setengah-setengah benda yang mana manusia ni tidak tahu bahawa sepatutnya macam ni. Tapi dia tak tahu bahawa itu bagus untuk dia, tapi dia tak tahu. Jadi oleh kerana itulah datangnya Islam, yang nama ajaran, nama dia Islam. Islam mengajar bahawa ini sepatutnya awak buat. Tapi kita nampak macam pelik. Kita nampak macam pelik, kita nampak macam tak suka. Tetapi Allah Ta'ala yang mencipta manusia, dia lebih tahu tentang manusia. Dan oleh kerana itulah maka bila kita mengikut Islam, tak kiralah satu benda tu kita suka, kita tak suka. Macam sekarang, kita tak suka. Kita ni dikurung dalam rumah. Kan? Tapi benda tu bagus untuk kita.
Kenapa? Kalau ini kita akan merebakkan penyakit. Jadi ertinya sini ialah Islam bila datang dia menentukan apakah yang baik, apa yang tak baik. Jadi apa yang namakan haram tu benda tu sebenarnya tak baik. Apa yang nama halal tu benda tu benda baik. Apa benda dengan sunat itu benda sangat bagus untuk dibuat. Dan begitulah seterusnya. Yang kedua ialah nak cerita hikmah ni, hikmah kebersihan ni, menjaga kemuliaan dan izzah. Tadi kita dah sebut tadi kan tak? Izzah ni manusia panggil respect lah kat dia tu. Manusia sebab secara semula jadi dia suka kepada orang yang bersih. Dia akan suka duduk dengan orang yang bersih. Dia tak suka duduk dengan orang yang pengotor. Kan? Kalau pengotor kita pergi, alah mak jijiknya. Kita pun tak berapa best tau. Duduk sembahyang tepi orang yang busuk kata. Kita sembahyang bau peluh, bau busuk. Sekali dia, ya Allah, contohnya. Jadi manusia tu tak suka kepada yang kotor. Pada waktu yang sama, mereka benci kepada kotor kan. Menghina, menjauhkan diri serta tidak suka duduk bersama orang yang kotor. Oleh kerana itulah Islam ni sangat ambil berat menjaga kemuliaan seseorang dan kehebatannya, maka Islam mengatakan supaya seumum itu kena jaga kebersihan dia. Supaya dia menjadi mulia, supaya orang respect pada dia, supaya orang segan pada dia. Jadi maknanya mana? Tu yang bersih tu. Jadi kalau Islam bersih macam tu, Masya Allah. Akan dikenali. Kalau sekarang ni kita apa? Kalau bersih ni, Jepun kata. Pergi ke Jepun, semua benda dia bersih. Tengok tandas dia bersih. Tengok cara orang dia bersih. Dan macam-macam lagi bersih kan. Jadi bersih. Kita ke Jepun, ingat bersih. Kalau ingat kotor, adalah negeri-negeri yang sebelah Jepun tu yang agak kotor. Suka apa? Suka meludah. Sikit-sikit meludah. Tapi kita semua puji orang dia sebab filem dia, orang suka tengok kan. Tapi sebenarnya pergi tempat dia sangat suka meludah. Kalau ada satu negeri lagi tu, yang sebelah lagi tu, itu lagilah sangat kotor. Jadi beza. Jadi kalau kita nak kan, kita nak kalau boleh kan menonjol. Menonjol apa? Iaitu bila orang dunia ni ingat Islam, dia ingat bersih. Masya Allah kan. Kalau macam tu kan. Itu hikmah dia yang ketiga. Sepatutnya macam itulah sepatutnya. Kita harapnya kita akan mentarbiah orang-orang Islam semua akan jadi macam tu. Yang ketiga, kesihatan. Kebersihan adalah faktor yang amat penting untuk menjaga dari penyakit. Sekarang kan tengok kan. Sila bersihkan kawasan rumah anda. Kalau rumah kita banyak sampah, maka mungkin akan besaranlah ular, tikus dan sebagainya. Kan boleh bawa penyakit. Kalau rumah kita dalam rumah kita kotor, akan ada lipas dan sebagainya. Jadi maknanya kat sini ialah mereka menjaga kesihatan. Ini kerana kebanyakan penyakit merebak, menular di kalangan manusia disebabkan oleh kotor. Kalau bersih ni susah. Tapi bukanlah ertinya kita ni kena bunuh semua benda. Bukan maknanya virus, bukan maknanya bakteria tu, semua tu adalah teruk kan. Bukan itu. Sebab tu Allah Ta'ala jadikan bakteria tu tak nampak. Tak nampak kan, betul tak? Kalau bakteria tu nampak, kita asyik nak bunuh dia, kesian kat dia kan tak? Sebab apa? Ada benda-benda yang dalam perut kita pun diperlukan kepada bakteria kan. Dalam tandas ada perlukan kepada bakteria. Dalam tong tandas tu perlukan bakteria untuk menghapuskan. Ada bakteria yang baik, ada bakteria yang tak baik lah. Gitu kan tak? Jadi Alhamdulillah, Allah Ta'ala tak nampakkan kita bakteria tu, dia kecil. Kalau bakteria tu besar-besar lipas, tak tahulah kita kan pening. Tapi Allah Ta'ala jadikan binatang-binatang yang besar tu, kita tahu ni binatang lipas, ni bawa penyakit. Ni binatang tikus, ni bawa penyakit. Jadi Nabi SAW siap lagi suruh bunuh binatang-binatang yang bawa penyakit tu. Oleh itu, membersihkan badan, membasuh muka, 2 tangan, hidung, 2 kaki, iaitu anggota-anggota yang selalu terbuka ni, berapa kali setiap hari menjadikan badan sentiasa terpelihara daripada penyakit. Sebagai contoh kan, kita disunatkan untuk istinsyak, tahu kan? Istinsyak ni memasukkan air ke hidung dan juga mengeluarkan balik. Jadi tu contohnya. Sekarang ni katakan kuman tu, virus tu duduk dalam ni kan. Dia masuk ke hidung, dia masuk ikut mulut kan. Dia masuk ikut mulut, kemungkinan dia masuk sampai ke dalam sikit. Masuk dalam, lepas tu dia meletak dalam ni, kemudian sampai ke dalam, masuk dalam paru-paru. Jadilah corona. Tu sebagai contoh kan. Jadi maknanya kalau kita basuh setiap hari, kita basuh hidung, kita basuh mulut kan. Dan istinsyak pula tu kan. Istinsyak tu ada dipanggil mubalarah dalam istinsyak. Iaitu mubalarah ni erti apa? Memasuk air ke dalam hidung, kemudian sampai ke dalam, kemudian menghembus keluar. Jangan minum.
Bersih. Kemudian berkomo-komo. Berkomo-komo pun macam tu juga, madmadah dipanggil kan dalam bahasa Arab. Mubalaghah fil madmadah, iaitu melampau. Melampau dalam madmadah ni iaitu kita ni kita berkomo cara yang melampau. Melampau ni artinya macam tu kan. Kemudian kita keluarkan balik air tu. Jadi itu kan bagus. Kalau doktor kan pergi klinik gigi, dia akan bagi obat tu, disuruh berkomor, obat tu macam tu. Macam tu, kemudian keluarkan balik. Benda tu cuma tidak disunatkan, makruh semasa orang berpuasa saja. Jadi kalau orang tak puasa, kita ni banyak tak puasa daripada puasa kan. Malam pun tak puasa kan. Jadi insya-Allah kita boleh buat benda-benda tu insya-Allah. Kalau madmadah tu iaitu berkomor-komor biasa, tanpa mubalaghah, tanpa melampau tu, itu disunatkan walaupun untuk orang yang berpuasa. Yang keempat, berdiri. Hikmah yang keempat, berdiri di hadapan Allah dalam keadaan suci dan bersih. Ini kerana sembahyang ni, manusia ni bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu sepatutnya lah kita ni berada dalam suci dan bersih. Bersih dalam, bersih luar. Sebab apa? Allah Ta'ala suka kepada orang yang bertaubat. Bertaubat ni maknanya bersih dan bersih luar, iaitu mutatahirin, sebagaimana dalam ayat tu. Jadi at-tawabin al-mutatahirin. Jadi makna ada dua benda lah. Jadi kita tak malu kita nak berjumpa dengan Allah, tapi kita ni kotor. Gitu. Kalau kita nak jumpa orang besar pun kita akan bersihkan tak? Cara yang paling best, tak ada koyak dengan bau, pakai minyak atar lagi, pakai minyak wangi dan sebagainya. Takut orang bau kita. Jadi kita nak berjumpa Allah, begitulah, lebih-lebih lagi lah. Habis InsyaAllah kita habis sudah tajuk hikmah dan juga tajuk bahawa Islam ni menekankan kepada kebersihan insyaAllah. Jadi sekarang kita akan masuk kepada tajuk yang baru, air suci. InsyaAllah kepada siapa-siapa yang nak PDF kalau tak boleh beli buku dah sekarang kan, sepatutnya beli buku. Dah boleh order insya-Allah daripada ini commercial break sikit boleh order daripada buku putih kita, ada dijual secara online, boleh hantar buku ni kalau nak. Tapi kalau tak dapat beli, duit tak cukup sebab apa belum dapat lagi duit jadi boleh ambil PDF insya-Allah. So start daripada 1 hari bulan 1 baik percuma insya-Allah boleh ambil daripada komputer, boleh ambil daripada telefon insya-Allah. So boleh minta daripada orang-orang yang berkaitan insya-Allah siapa yang nak pindah kepada buku ni. Okey, insya-Allah. Sekarang ni kita masuk kepada topik seterusnya iaitu air yang boleh dibuat bersuci. Jadi dia sebut tadi bahawa untuk bersuci ni maksudnya adalah membersihkan diri daripada najis dan juga kekotoran hissi ataupun maknawi. Hissi atau maknawi. Benda yang nampak, najis yang nampak dan juga kekotoran yang tidak nampak. Kotoran yang tak nampak tu ialah dipanggil hadas. Hadas besar dan juga hadas kecil. Jadi bagaimana kita nak bersuci? Nak bersuci ni guna air, dia kata. Yang pertamanya kan. Boleh lagi guna lain. Nanti kita akan tengok kan. Guna tanah ke boleh, guna air boleh dan guna benda-benda yang kesat boleh. Jadi itu selepas daripada ni insya-Allah. Pertama kita tengok dulu air. Air yang boleh dibuat bersuci, dia kata sini ialah yang pertama air hujan daripada langit. Kemudian air laut yang ada di laut. Air perigi. Kalau ada perigi, telaga, well. Air sungai. Kalau ada sungai, river. Air mata air. Mata air ni apa? Di celah-celah bukit ke, di tepi-tepi bukit kita masuk dalam hutan, kita tengok air tu keluar daripada itu air mata, ataupun kalau kita gali telaga tu, kita tengok air tu keluar daripada tanah tu. Itu air mata air. Dan yang terakhir ialah air salji di sini. Air salji ialah datang daripada mana? Dia sebenarnya air hujan juga Tapi bila dah turun daripada langit, lepas tu dia jadi seketul-seketul sebab dia sejuk. Okey, jadi itu air salji. Ada satu lagi tambah dalam kitab-kitab lain iaitu air embun. Air embun pada waktu pagi yang sangat sejuk, maka kita tengok air embun banyak kan. Kadang-kadang kalau banyak orang pandai, dia menakungkan air embun tu. Lalu jadi boleh masuk dalam gelas. Okey. Jadi semua air ni
Sama ada apa saja air hujan, air laut, air perigi, semua dia terbahagi kepada dua. Sama ada datang daripada langit, turun daripada langit, iaitu seperti air salji, seperti air hujan. Itu datang daripada langit. Ataupun air embun. Dan juga air yang keluar daripada bumi. Air keluar daripada bumi ni air apa? Air laut, air perigi, air sungai, air tak air. Jadi kita ada dua sekarang ini. Jadi sekarang ini, dua-dua ni ada datang lagi daripada sebelah. Tak ada kan? Dia daripada atas ataupun datang daripada bawah. Sebab itulah kalau yang tidak turun daripada atas, yang tidak keluar daripada bumi, tidak boleh digunakan sebagai untuk membersihkan. Contohnya apa? Contoh air daripada akar kayu, akar. Kadang-kadang air daripada buluh. Kadang-kadang ada pokok-pokok tu, ni orang yang nak masuk hutan ke apa, dia kena belajar kan, dia kena tahu. Dia kena tahu apa? Iaitu ada pokok-pokok tu, akar dia tu bila kita potong tu, kita boleh tadah air tu, dia boleh masuk. Banyak air tu. Boleh masuk dalam botol. Air daripada batang pokok. Jadi air tu tidak dikategorikan dalam air yang boleh digunakan untuk bersuci dalam yang kita sebut tadi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kata sini ialah yang pertamanya ialah apa? Wa anzalna minal ma'an tahura wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, kan? Iaitu daripada surah Al-Furqan, Allah kata, dan kami turunkan, wa anzalna, dan kami turunkan, minas sama', daripada langit, ma'an tahura, air yang suci. Semua air suci daripada langit kan. Allah Ta'ala suci kan. Suci macam air bateri. Air hujan tu. Yang mana kan? Okey. Kita sekarang ni air botol. Air dalam botol tu kan. Air benda ni. Reverse osmosis. RO. RO tu apa benda pun tak ada. Garam tak ada. Tengok pada senarai kan kat botol tu tulis 0,00000%. Semua tak ada. So, reverse osmosis. Jadi air laut, air hujan tu ialah air yang bersih kan tak? Kecuali ulama kata, saintis kata kadang-kadang kalau langit tu kotor, maka datang tu, dia turun tu, dia akan bercampur dengan habuk yang semasa dia turun. Tapi ikutnya dia tu adalah, kalau langit itu bersih, maka dia adalah bersih sepatutnya. Okay. Saya terusnya, dia tengok dari bawah, Allah Subhanahu Wa Taala tu kan sebutkan, ya kan? Allah turunkan kamu air ni daripada atas, dan iaitu untuk liyutahhirukum bih, untuk kamu bersuci dengannya. Ayat ni cerita pasal perang masa perang Badar dan Anfal ni. Jadi Allah sebut cerita bahawa orang Islam pada masa tu, tentang ayat tu kan, iaitu orang Islam tu pada masa tu mereka ni kan tidur pada waktu malam tu. Lepas tu siang hari pula mereka terjaga tengok-tengok, ya Allah, mereka ni bermimpi. Ni tengah perang bermimpi. Lepas tu macam mana nak mandi? Kan, bila dah berjunub sebab bermimpi, tengah boleh tidur kan. Jadi masa nak perang Badar tu, tiba-tiba syaitan datang mewas-waskan pada diri mereka. Kamu ni macam mana? Kamu ni nak berperang, tapi kamu ni nak semayang lagi, macam mana ni? Tak ada air. Pada masa itulah Allah Ta'ala turunkan air, hujan. Tiba-tiba hujan di padang pasir pada masa itu, kan, nak tunjukkan bahawa, jadi disebutkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala sini. Kita cerita satu lagi, ialah nak tunjukkan bahawa air ni boleh digunakan. Itu dua kan ayat Quran. Yang Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. At-Tirmizi berkata hadis ini hasan gharib, hasan sahih, minta maaf, hasan sahih. Jadi kepada kita semua yang pernah belajar gitu, belajar ulum hadis kan, harap-harapnya masih ingat lagi. Bila At-Tirmizi berkata hadis ini adalah hasan sahih, apa maksud dia? Kalau ikutnya hasan tu lain, sahih tu lain. Sahih tu tinggi, hasan tu rendah sikit. Tapi tiba-tiba Tirmizi ni berkata hadis ini hasan sahih. Lah, macam mana pula Imam Tirmizi ni? Hadis sebab dia. Dia kata macam tu kan. Tak apalah yang tu. Just kita nak katanya ialah apa? Hadis ini diriwayatkan oleh riwayat daripada seorang sahabat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kami pergi berlayar di lautan. Kami bawa air sedikit. Kalau kami berwuduk guna air itu, nanti kami
teruklah kan. Habislah air, kami nak minum apa? Jadi dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah, boleh tak kami guna air laut untuk ni?" Tengok kan sahabat kan, Masya Allah. Dia ni, sahabat ni kan makna, kalau kita sebab kita tahu lah kan, tapi mana sahabat ni, air ni masin. Kalau masin kita gunakan melekit-lekit kan, betul tak tapi dia orang confuse, boleh guna tak boleh guna. Sebab yang kita duduk di, maknanya semua benda tu dia akan bertanya kepada sahabat Nabi kan. Sahabat Nabi, dia tanya kepada Nabi, apa-apa kan. Tengok kan, sebab tu lah mereka dapat. Kalau kita kata, kalau awak tanya saya kata, yang tu bertanya, ya Allah, benda mudah. Tak adalah kan. Nabi layan mereka. Nabi kata, airnya suci. Kalau Nabi tak cerita benda ni, kita pun tak jadi, tak boleh, tak ada dalil lah kan Tengok kan. Nabi kata apa? Airnya suci. Apa? Air apa? Air laut tu. Kemudian tu, al-hillu maitatu, dan halal bangkai di dalamnya. Bangkai laut tu, maknanya tak perlu sembelih. Boleh dimakan walaupun tanpa disembelih. Apa benda? Ikan ke apa benda bentuk saja kan. Rimau gajah ke? Bukan rimau gajah lah maksudnya kan. Yang duduk dalam laut. Ikan namanya ikan gajah. Boleh makan. Tak perlu sembelih. Kan? Jadi Alhamdulillah. Tolong ke, udang ke dan sebagainya. Jadi boleh dimakan. Berdasarkan kepada apa? Inilah. At-tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Nabi kata Jadi Alhamdulillah. Hadis ni telah memberi itu kepada semua. Okey, insya-Allah. Itulah air lebih kepada habis Habis kan. Kita masuk sekarang 4 bahagian-bahagian air. Muka surat berapa kita ni? Insya-Allah muka surat 38. Kita akan cubalah insya-Allah setiap hari dalam musim corona ni, musim duduk di rumah ni, kita akan cuba belajar 1 jam insya-Allah sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Hari ni kita akan terus masuk kepada bahagian-bahagian air. Air ni terbahagi pada berapa Yang pertama pula air ni terbahagi pada 4 dia kata. Benda ni kita belajar daripada kecil dulu, alhamdulillah, dan insya-Allah kita pengulangan, kita nak tengok apa yang ada dalam buku ni kan, dan insya-Allah moga-moga recording ni ada pada saya, kita boleh dengar mungkin dalam kereta nanti akan datang kan, boleh ambil MP3 masuk dalam kereta, boleh dengar insya-Allah lagi. Siapa yang ni boleh dengar juga dalam ni, yang tak sempat sekarang pun boleh dengar insya-Allah dalam Facebook insya-Allah. Okey. Kita tengok air dibagi pada 4 dia kata. Kalau dulu airnya disebut ialah air mutlak, air apa lagi? Air musta'mal, air mutanajis. Jadi ini pun samalah kan. Ini yang kita belajar. Cuma ini terjemahan. Jadi dalam bahasa Melayu dia kata yang pertama, air suci lagi menyucikan. Air itu suci, dia itu suci. Artinya kalau kena pakaian kita, kena baju kita, kena badan kita, kita boleh guna air itu. Kita boleh minum, kita ikut kita, suci. Lagi menyucikan artinya kita boleh gunakan untuk bersuci. Bersuci itu iaitu bersuci hadas, bersuci daripada hadas, dan yang keduanya bersuci daripada najis. Itu itu maksud dia. Suci lagi menyuci. Kalau kita kata basuh piring, itu bukan menyucikan, itu membasuh piring. Itu tak perlu air mutlak. Air mustakmal. Air yang telah digunakan, kita kumpul, kita gunakan untuk basuh piring kat rumah tu. Masalah. Sebab apa? Piring tu bukan najis. Kalau najis, habis tu kita makan najis lah kan. Ikan-ikan, kepala ikan dan sebagainya tu kan. Dia kotor. Kotor tidak semestinya najis. Tapi yang najis tu biasanya adalah kotor. Okey? Yang pertama, air yang suci, menyucikan. Yang kedua, suci, menyucikan tapi makruh guna. Kita tengok, iaitu kita panggil air musyammas. Tengok selepas ni. Yang ketiga, suci, tidak menyucikan. Suci tapi tidak menyuci. Dia tu bersih, kena kita okey, tapi tak boleh digunakan. Yang keempat, bernajis. Air yang mutanajis. Okey. Yang pertama sekali, so dipergilah satu-satu. Air yang suci lagi menyucikan. Air yang suci lagi menyucikan ialah air mutlak. Yang kekal dengan sifat kejadiannya yang telah dijadikan oleh Allah Ta'ala. Maknanya air asal. Air asal artinya asal air diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang termasuk dalam kelompok yang kita sebutkan tadi. Kalau kita kata air dalam akar kayu itu bukan air sebenarnya. Bukan air sebagaimana yang asal diciptakan oleh Allah Ta'ala.
Sebab dia tu asalnya dalam tanah kan. Tapi dihisap oleh akar tu. Kemudian dimasuk dalam pokok tu. Lepas tu dia simpan dalam macam tu. Itu bukan asal. Jadi air itu dipanggil air mutlak. Walaupun dia berubah. Jadi kalau berubah disebabkan oleh lama dia tinggal. Lama dia tinggal maknanya kita letak dalam tempayan, letak dalam botol, lama tinggal situ. 10 tahun. Tiba-tiba kita pergi ambil, air itu berubah. Tidak apa. Tetap dinamakan sebagai air mutlak. Atau disebabkan oleh tanah. Tanah, air itu duduk atas tanah tu. Tempat dia duduk dalam lopak tu. Jadi tanah tu berbau. Seperti contohnya telaga rumah saya. Telaga air dalam tanah. Tapi bila musim panas, dia agak berbau. Dia tidak najis. Dia boleh suci. Dia menyucikan. Dan dia adalah air mutlak. Cuma dia berbau disebabkan oleh tanah. Tanah kawasan tu mungkin kawasan Baruh. Baruh ni apa? Seberang Baruh. Iaitu tanah macam tanah sawah padi. Dia berbau sikit. Ataupun tuhluk. Tuhluk ni ialah macam kiamban dia kata kat sini. Ataupun macam pokok teratai. Tuhluk kan. Maknanya maksudnya ialah ada tumbuhan dalam tu. Ada tumbuhan dalam tu menyebabkan rasa tumbuhan tu, bau tumbuhan tu menyebabkan masuk dalam air tu agak berubah. Berubah macam tu, okey, no problem. Dipanggil tuhlub ataupun tahlub. Boleh baca dua-dua situ. Jadi, ataupun di tempat saya ni, di kampung saya ni nama dia teliput. Pokok teliput nama dia. Dia macam kiamban. Dia duduk dalam air. Dia macam teratai. Dia duduk dalam air. Tapi berbeza sikit. Jadi nama dia teliput. Sebab itulah tempat kami ni nama dia mengabang teliput. Iaitu mengabang, iaitu macam sawah. Bukan sawah, macam ada pond. Ada pond. Dalam pond tu ada banyak. Pond tu dalam bahasa kami dipanggil mengabang. Kemudian dalam tu ada banyak teliput. Jadi mengabang teliput. Tu nak cerita. Nama kampung saya. Nama kampung awak apa? Mana saya tahu. Okay. Jadi atau, itu sebab tu tak apa. Tak mengapa. Walaupun dia berubah. Atau bekas atau tempat mengalir. Seperti ia berada di tanah yang mempunyai belerang. Atau ia mengalir di atas tanah tersebut. Maknanya bekas itu menyebabkan. Macam kita letak air dalam botol plastik. Kadang-kadang lama-lama bau plastik tu ada. Tidak mengapa. Boleh kekal dia. Boleh jadi air mutlak. Masih air mutlak. Ataupun dia mengalir. Contohnya daripada bukit. Dia melalui satu kawasan yang mana banyak belerang. Ataupun adalah benda-benda yang. Jadi bila tu kita bau belerang. Jadi tidak mengapa. Namun semua itu tetap dikatakan air mutlak. Ini kerana air tersebut sukar untuk dielakkan daripada perkara tersebut. Susah kan? Kita nak letak dalam bekas. Memang bekas memang bau-bau. Bukan sebab apa. Jadi tak letak dalam bekas atau apa. Tak gantung air tu atas udara. Tak boleh kan. Lalu atas bukit. Lalu kok belerang. Maka menjadi gerang. So macam mana nak mengelakkan dia memang lalu. Jadi benda-benda tu tak mengapa. Mungkin ada orang tanya kat sini ialah apa? Air klorin. Klorin. Jadi klorin tu adakah dia jadi ulama-ulama kata tidak mengapa. Jadi kena sebab apa? Sebab klorin tu yang pertama dia bukan mengubah. Orang tak panggil air klorin. Orang panggil air cuma ada bau klorin. Gitu kan. Dan klorin tu tidak najis. Kalau klorin tu najis, tak boleh lah kan. Jadi kita nak kata kat sini apa benda? Iaitu benda klorin tu tidak mengapa, dihaluskan, dia suci dan dia masuk tu tidak banyak. Orang tak campur sampai sampai separuh daripada air tu berklorin. Kalau tak jadi air, berbeza dengan air teh dan sebagainya. Lepas ni. Okey. Dalil menunjukkan suci mutlak. Air mutlak tu suci. Ialah hadis kencing tu. Hadis kencing tu apa? Iaitu orang berkencing dalam masjid. Qama a'rabiyun fabala fil masjid. Seorang badui berdiri dalam tu, dia ingat tandas. Kalau kita pergi kat airport tu, kadang-kadang saya pernah jumpa kan. Dalam surau tempat airport tu, KLIA ke apa benda, ada orang datang pergi kencing kat situ tempat ambil wuduk tu. Apalah sebab tu sekarang ni terpaksa tulis kat situ kan. Dilarang kencing di sini. Tapi ada juga orang tak faham kan, dia pergi kencing kat situ. Jadi mungkinlah jadi orang Arabi ni jangan marah kat dia. Orang dia pergi kencing dalam masjid tu. Dia ingat, sebab masjid Nabi bukan macam seperti masjid kita. Masjid kita cantik kan. Masjid Nabi dulu adalah masjid. Dia daripada tanah liat. Kemudian atap dia apa?
Jadi kencing lah tu. Jadi dia kencing, bila dia kencing, sahabat tengok, sahabat semua nak pergi menyerbu kepada dia. Tapi Nabi kata, biar. Du'uhu. Biar dia kencing sampai habis. Wahariku ala baulihi sajlan min ma'in. Dan kemudian selepas dia kencing, curahkan tempat dia kencing tu satu baldi ke apa, satu bekas air, satu timba air. Sebab Nabi kata apa? Fa innama bu'istun muyassirina walam tub'as mu'asim. Sebab kamu semua ni diutuskan, dibangkitkan, maknanya kita ni Islam kan tak? Dibangkitkan makna bukanlah Nabi dibangkitkan, tapi maknanya kita ni di apa ni? Diutuskan kepada manusia atas dunia ni adalah untuk memudahkan, jangan menyusahkan. Jadi banyak perkara dalam hadis ni yang ambil, kalau orang fiqh ambil dari sudut apa? Dari sudut air. Kemudian siram air kat situ, maka air tu dia akan bawa air ke dalam. Jadi tempat tu bersih, no problem, boleh atas tu. Basah tu, basah-basah tu boleh semayang. Kalau kering, lagilah boleh semayang. Tu sebab apa? Sebab dikira air tu sudah mengalir, membawa air kencing dia tu jatuh ke dalam tanah tu. Gitu jadi perkara yang kedua yang diboleh da'i. Yang tadi tu diambil oleh orang fakih. Iaitu da'i boleh ambil apa di sini? Iaitu Islam ni kita kena mudahkan. Jangan memayahkan. Jangan juga menunjukkan membuat satu benda yang menyebabkan orang rasa Islam ni payah. Contohkan dulu kan, orang takut nak masuk Islam. Kenapa? Kalau masuk Islam dia kena potong. Macam nakut kan. Jadi sebab itulah kita kena cerita memudahkan. Kalau dia tanya, kalau saya masuk Islam, ni cerita orang asli ke orang yang apa ni, duduk dalam jauh daripada manusia kan tau. Orang yang jauh lah. Dalam hutan ke mana kan, dia kata, kalau masuk Islam boleh makan babi tak? Macam mana nak jawab? Kalau kita kata, tak boleh makan babi. Macam mana pula? Dia akan rasa menyusahkan tak ke macam mana? Itu saya tinggallah kepada orang. Saya tak nak jawab. Okey. Ada orang tanya kat sini. Air apa benda ni? Air kanjen, air aura, air sirap, air tapis. Semua benda tu adalah semua benda tu. Air tapis ialah air yang ditapis. Itu tak ada masalah. Ditapis. Air kanjen pun air yang ditapis juga. Cuma tambahan dia tu tidak mengubah air tu. Gitu kan, air kanjen tu. Kemudian air sirap. Air sirap tak boleh. Sebab apa? Air sirap ni dah termasuk dalam kategori yang the next ni. Iaitu suci, yang ketiga iaitu air suci tapi tidak menyucikan. Okey? Okey. Tapi dia kata kat situ, ada orang tanya tu kan, air sirap tu boleh minum kan? Ya, boleh minum. Kemudian air sirap tu kita bukan untuk menyucikan. Kalaulah kata tidak ada lain. Apa ni? Tiba-tiba nak ambil wuduk, air semua tak ada. Ada air sirap je. Boleh untuk menyucikan, ambil wuduk. Tu insya-Allah kita akan tengok selepas ini. Okey. Kita akan tengok air tabuh. Sini. Okey. Jadi kat sini dia ada beberapa syarat kat sini. Ia dipanggil sebagai air musyammas. Apa maksud musyammas? Pada syamsun. Syamsun ni matahari maknanya. Kita nak air yang panas ke? Tidak. Bukan maksud air yang panas. Yang maksud kat sini ialah air yang musyammas. Musyammas tu artinya ada beberapa syarat, iaitu yang panas disebabkan oleh cahaya matahari. Tapi dia jadi makruh, makruh guna. Apa ni, setengah ulama lah ada pendapat sikitlah dalam mazhab Syafi'i tentang isu ni. Tetapi yang bagi orang yang mengatakan itu makruh, dia kata ada 3 syarat. Yang pertama, berlaku di negeri panas. Maknanya kalau terjemur panas di bawah matahari, tapi bukan di negeri panas, di Norway, di Antartika, di selatan New Zealand dan sebagainya, maka tidak termasuk dalam kategori ini. Yang pertama mesti negeri panas. Contohnya negeri Arab yang panas, negeri kita yang panas. Yang pertama. Yang kedua, diletakkan dalam bekas yang ditempa daripada bukan emas dan perak.
sama ada besi, tembaga dan kemudian galian maksudnya ialah logam yang boleh ditempa, iaitu yang berkarat dia kata kat sini. Atau dalam bahasa kitab tua, dalam Matla'il Badrin dia kata yang menerima tukul. Boleh dipukul. Maknanya kalau pukul tu, kalau kayu tak boleh pukul kan? Kalau kita pukul, mana dia bengkok. Bengkok tu yang boleh bengkok. Jadi apa yang menerima bengkok ni? Iaitu logam. Kalau ikut situ bukan galian logam yang boleh ditempa. Saya rasa kena betulkan sikit tu, logam Jadi ertinya kat sini ialah bekas tu mestilah bekas yang dalam bekas logam. Selain daripada emas dan perak Yang ketiga, digunakan pada badan manusia walaupun pada badan mayat. Maksudnya guna pada manusia. Kalau membasuh piring, tak makruh. Untuk membasuh kereta, tak makruh. Membasuh kereta bukan Untuk membasuh najis, tidak makruh. Membasuh najis pada sesuatu benda, pada kain, tidak makruh. Yang tak bolehnya, pada badan manusia. Ataupun pada haiwan yang boleh menyebabkan ditimpa penyakit sopak, baras, seperti kuda dan lain-lain. Jadi kalau yang makruh apa? Satu, digunakan pada manusia, ataupun mayat manusia, ataupun binatang. Binatang yang jenis boleh ada penyakit sopak tu. Jadi itulah tiga syarat. Dia kata sesuatu air itu menjadi musyammas dan makruh, air yang makruh digunakan. Okey. Jadi sebenarnya perkara ini ada dalilnya, cuma dalil ini tidaklah strong, iaitu Imam Syafi'i dia kata pernah meriwayatkan daripada radhiyallahu anhu bahawa beliau iaitu Umar tidak suka mandi dengan air tersebut. Umar sahabat Nabi. Dan dia berkata, aku tidak suka mandi dengan air tersebut disebabkan oleh masalah kesihatan. Kemudian Imam Syafi'i meriwayatkan air tersebut boleh menyebabkan penyakit sopak. Mengikut kekotoran. Gitu kan. Jadi, ini kenapa dia kata benda ni makruh guna? Kerana ketajaman matahari. Cahaya matahari itu dia tajam. Dia boleh menimbulkan keadaan berlemin. Berlemin itu bahasa, saya tak tahu bahasa Terengganu ke bahasa mana kan. Iaitu dia macam naik. Kalau kita tengok macam ada karat naik kan atas air tu, dia macam berkilat-kilat sikit. Iaitu yang terapung di atas air. Sekiranya terkena pada badan, semasa dia panas, maka boleh memudaratkan badan, menyebabkan sakit sopak dan sebagainya. Jadi itu adalah isu ini adalah isu kesihatan ke, isu saintifik ke dan sebagainya. Jadi oleh sebab itulah ada setengah-setengah ulama dia menolak pendapat makruh ni. Kerana bagi dia bagi isu ini hanyalah isu kesihatan yang bukannya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada sahabat iaitu Saidina Umar dan kemudian Abu Syafi'i mengambilnya tu berdasarkan kepada pendapat ni. Okey. Jadi kalau air tu berkarat lagi-lagilah tak sesuai digunakan sebab boleh membawa penyakit. Kalaulah bawa boleh berpenyakit maka tu. Okey. Ada soalan tanya juga tu kalau air di tangki yang panas atau paip besi yang panas pun sama jugalah. Sama juga air itu kerana dipanaskan oleh matahari, tangki duduk ke atas, tangki itu bukan tangki plastik kalau tangki plastik tak termasuk. Yang termasuk makruh kat sini ialah tangki itu tangki daripada besi ke, tangki tembaga ke, tangki dan sebagainya. Okey. Jadi yang disebut sini disebut betul illah pemakruhan. Illah itu sebab kenapa dia makruh tu adalah kerana boleh memberi mudarat bukan disebabkan oleh hadis dan sebagainya. Jadi kalau illah itu tidak ada, dia boleh dibuktikan oleh saintifik tidak ada, maka kembalilah kepada hukum iaitu tidak makruh digunakan. Jadi begitu juga ulama-ulama sebut kat sini dalam kitab-kitab yang lain, iaitu panas itu disebabkan oleh panas matahari. Tapi disebabkan oleh lain, seperti kita mandi air tu kan heater, water heater. Itu bukan panas matahari, panas elektrik. Jadi kalau macam tu tidak makruh. Jadi ada tanya sini, apa asas kepada makruh kalau guna bekas logam? Ulama-ulama yang mengatakan makruh tu sebab bekas logam tu dia akan mengeluarkan satu benda. Macam ada karat macam tu, bila kena matahari, dia reflect kepada bekas tu, kepada air, maka dia akan mengeluarkan satu benda.
Macam kita katakan air yang diletakkan di dalam kereta, terjemur panas matahari dalam botol tu, maka botol tu akan boleh menyebabkan kanser dan sebagainya kan. So macam itulah juga kata ulama ni berkenaan dengan tu, iaitu asas kepada makruh tu, sebab tu dia kata kalau emas dan perak tidak mengeluarkan benda tu. Menurut pendapat dulu tu kan. Kalau ada orang nak buat kajian sekarang ni terpulanglah. Kalau air musyammas ni soalan dia sini, kalau air musyammas harus memenuhi ketiga kriteria itu atau penuhi salah satu? Tidak. Mesti memenuhi ketiga-tiga. Mesti memenuhi ketiga-tiga itu barulah dikatakan sebagai air musyammas yang makruh. Jadi insya-Allah akhiran masalah insya-Allah pada muka 39 iaitu air yang suci tetapi tidak menyucikan. Insya-Allah. Setakat itu saja insya-Allah di sini aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.